Kadang-kadang penggembala kambing pun Allah kurniakan keahlian dalam al-yaqin. Dan kadang-kadang orang yang bergelar ulama pun tak ada pula ilmu yaqin. Jadi orang-orang mana yang ada ilmu al-yaqin ni kita belajar dengan dia. Macam mana yang Imam Ghazali katakan, dosa seseorang itu tidak mendatangkan kemelaratan kepada dirinya. Yang kita faham, kalau satu-satu orang tu buat dosa dan dia berdosa, hari akhirat esok kenalah dia. Tapi Imam Ghazali cakap, ada orang terbuat dosa tapi tak melarat pun untuk diri dia. Macam mana keadaan ini berlaku? Keadaan ini berlaku apabila orang itu melakukan dosa, lepas tu dia mohon keampunan dan bertaubat, tak mau buat dah. Jadi seolah-olah kosong balik. Bila dia bertaubat tu macam kosong balik. Walau bagaimanapun pemaafnya seseorang manusia atau jin, tetap tidak standing dengan Maha Pengampunnya Allah. Cuma kita jangan salah faham tentang Maha Pengampunnya Allah, lalu kita suka hati buat perkara-perkara yang salah, kemudian kita minta ampun. Jadi kita kata hari tu kita curi sawit dia, sebulan lepas tu kita pergi jumpa, pakcik, hari tu saya curi sawit pakcik. Tak apalah, saya maafkan. Oh, pemaaf sungguh pakcik. Lepas tu pula kita langgar pakcik ni. Kan, dia pun terjatuh dalam longkang. Sebulan lepas tu baru kita bercerita. Hari tu pakcik balik surau hari tu, tengah duk kayuh basikal tu, saya lah yang pelanggar tu. Jadi saya minta maaf kat pakcik. Tak apa pakcik, maafkan. Weh, pemaaf sungguh pakcik ni. Hari tu enjin buat pakcik tu saya yang ambil. Tahun lepas tak apa pakcik, maafkan. Oh, memang sangat pemaaf lah pakcik ni. Itu tak boleh lawan dengan Maha Pengampunnya Allah. Allah tu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Orang yang tadi tu tak terlawan dengan Allah, Maha Pengampunnya Allah. Dari situ kita faham lah, kita buat dosa macam mana pun, kita minta ampun pada Allah, nescaya dia ampunkan. Tapi kita jangan salah faham, sampaikan kita suka hati boleh buat jahat. Sebab kita kata Allah garanti ampunnya. Sifat dia Maha Pengampun, garanti ampun. Jom kita mencuri mana? Curi dulu. Lepas curi, ya Allah, aku mohon keampunan lah sebab mencuri tadi. Allah garanti ampun. Jadi dia nak buat jahat apa pun, Allah garanti ampun. Itu salah faham. Bukan semua aliran dalam agama Kristian percaya kepada Trinity, 3 Tuhan dalam satu. Bukan semua percaya. Ada banyak juga aliran yang tak percaya. Bukan semua aliran dalam Kristian percaya padri tak dibenarkan berkahwin. Ada juga aliran-aliran yang padri-padri dia boleh berkahwin. Dan bukan semua aliran dalam agama Kristian percaya dosa boleh diselesaikan dengan pengakuan dosa. Kita pergi jumpa dengan padri, bagi tahu, semalam saya ada buat sekian, saya mengaku. Okey, kamu diampunkan. Bukan semua. Kalau kita berhujah dengan orang Kristian, dia kata, oh, dalam aliran kami tak ada macam tu. Siapa yang berdosa kena minta ampun dengan Tuhan, tak boleh minta ampun dengan padri. Seterusnya, api syirik membakar segala amalan-amalan kita seumpama bom nuklear, menghancurkan sasaran. Minggu lepas saya bagi tahu seumpama syirik ni seumpama api yang memakan daun-daun kering. Tapi yang tu lambat, tu bukan syirik. Yang tu dia lebih kepada dosa. Kalau syirik ni, bila kita syirik tu, yang lain itu habis. Ringkas cakap, jadi dia lebih kepada bom nuklear. Bila kata ada syirik tu, habislah amalan-amalan yang lain tu. Sebab dah syirik lah. Dah syirik, dia tak kira lah yang lain. Okay, kita tinggal itu. Tauhid itu mempunyai nur ataupun cahaya. Syirik itu mempunyai nar. Nur lawan dengan nar. Nur itu cahaya, nar itu api. Nur tauhid ataupun cahaya tauhid membakar segala kejahatan orang-orang yang bertauhid. Kalau kita dah bertauhid dah, dengan tauhid kita ni nanti, dia akan bakar kita punya dosa-dosa. Manakala api syirik pula, dia membakar segala kebajikan orang-orang musyrik. Orang tu dah mensyirikkan Allah, dia buat kebaikan macam mana pun rugilah dia. Sebab kebaikan-kebaikan itu macam dimakan oleh api syirik tu tadi. Apakah dua jenis syirik? Yang pertama namanya syirik jali, iaitu syirik yang terang-terangan. Yang kedua namanya syirik khafi,
iaitu syirik yang tersembunyi ataupun syirik yang terselindung ataupun syirik yang kita tak perasan. Jadi dua jenis, syirik yang terang-terangan, syirik jali, syirik yang sembunyi-sembunyi, syirik khafi. Apa contoh syirik jali? Syirik jali ni contoh dia sembah berhala. Kita tahulah, kita nampak orang tu sembah berhala, sembah tokong, tu syirik lah tu, terang-terang. Ataupun dia bertuhankan Yesus, dia percaya 3 Tuhan. Syirik tu mensyirikkan Allah terang-terang. Ataupun dia memuja menyembah nenek moyang, macam amalan-amalan kan, orang-orang bukan Islam. Syirik lah tu. Yang tu yang terang-terang. Syirik jenis tu kita tahu dah, memang dosa yang tidak terampun. Jenis yang kedua, syirik khafi. Yang ni syirik yang kita tak perasan, kadang-kadang berlaku. Syirik yang terselindung, seperti kita yakin dari segi hakikatnya bahawa makhluk ada kuasa, padahal hanya Allah sahaja yang ada kuasa. Selain Allah tidak ada apa-apa kuasa langsung. Contoh ada, bila kita kena gigit dengan anjing, kita kata memanglah anjing ni yang buat kena sakit, gigi dia yang tajam tu lah buat sakit. Tapi dari segi hakikatnya Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi cedera, Allah yang bagi luka. Kita faham, tak syirik lah. Tapi kalau orang tu kata dah, Allah memang berkuasa, tapi anjing tu pun berkuasa, dia yang bagi sakit ni, tu dah syirik yang kita tak perasan. Meyakini dari segi hakikatnya bahawa ada 2 kuasa, padahal hanya ada 1 kuasa, iaitu Allah. Contoh kita nampak macam kipas angin pusing kan, yang tu elektrik dia punya kuasa. Dari segi hakikat, dari segi hakikatnya Allah yang berkuasa. Pusing kipas angin, elektrik tak ada kuasa. Kita nampak saya mengajar di depan ni kan, dari segi hakikatnya saya tak ada kuasa nak mengajar langsung, nak buka mulut pun tak ada kuasa, kuasa Allah. 1 kuasa je. Kita tengok ke mana-mana pun kita faham, semua kuasa Allah. 1 kuasa je, dia tak ada 2 kuasa. Kalau kita kata dari segi hakikat dia 2 kuasa tu, kalau nampak burung terbang, Allah yang bagi terbang, tapi burung tu pun boleh terbang, memang dia mampu terbang sendiri. Dari segi hakikat, kita dah syirik. Kalau kita cakap dari segi syariat, burung tu terbang atas usaha dia lah, itu tak apa lah. Ini dia dah bagi menafikan Allah dari segi hakikat tu tadi. Sebab tu kalau ahli-ahli sufi ni, dia tengok ke mana-mana pun dia bermain dengan fikiran dia, sebab dia nampak pekerjaan Allah. Dia nampak orang angkat atas, dia tahu itu Allah punya perlakuan, berkuasa. Allah punya kuasa, Allah punya gerak. Sebab kita nak angkat tak boleh. Kita nampak apa, daun jatuh. Daun jatuh bukan sebab angin, Allah yang bagi jatuh. Jadi kita nampak apa-apa kan, semua perlakuan Allah. Jadi dia rasa seronok, hati dia terusik-usik. Dia tengok, ni orang yang tenggelam dengan apa, dengan memandang Allah. Semua perlakuan Allah. Lori lalu tu, lori tu tak ada kuasa nak lalu, nak pergi, nak bergerak, Allah yang bagi bergerak. Jadi ringkasnya, dia tengok ke mana-mana pun dia faham semua ni pergerakan daripada Allah. Ringkas cakapnya semuanya pergerakan Allah. Itu bahasa dalam. Bahasa dalamnya semua pergerakan Allah. Itu yang saya cakap hari tu. Kita nak mengesahkan Allah ni 4 perkara. Salah satu dia af'al. Af'al ni perlakuan Allah. Dari situ kita boleh esahkan. Esahkan tu maksud dia, kita tengok ke mana-mana pun semua kita tahu, ni semua gerak Allah. Semua gerak Allah, tak ada gerak makhluk dah. Makhluk tak ada kuasa langsung. Kita nak angkat tangan macam tu pun tak ada kuasa langsung, Allah yang angkat. Tu dari segi hakikatnya. Kalau kita boleh pandang macam tu berterusan, maksud dia kita sudah mengesahkan Allah dari segi af'al. Ada 3 lagi tu. Dari segi asma', dari segi zat, dari segi sifat. Dah esah 4-4 tu, barulah betul-betul yang kata kita menyembah Allah yang esa. Kita dah nampak semua pergerakan Allah.